Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR 3.0 kali ketiga ini kita akan berbincang mengenai tajuk akhlak iaitu adab menziarahi dan menjaga orang sakit. Baiklah, yang pertama kita akan melihat dalil dulu yang membawa kita kepada tajuk adab menjaga dan menziarahi orang sakit. Dalil ini adalah berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 6. Qila, ditanya kepada Rasulullah, ma huna ya Rasulullah? Apakah perkara tersebut ya Rasulullah? Qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu, apabila kamu berjumpa, fasallim alaihi, maka berikanlah, ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang, dijemput engkau, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza istansahaka fansah lahu, apabila diminta nasihat engkau, maka berikanlah kepadanya nasihat tersebut. Wa idza atisha fahamidallaha fasammithu, dan apabila dia bersin, bacakanlah tahmid, pujian kepada Allah dan doakanlah kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Wa idza mata fattabi'hu, maka apabila dia mati, maka iringilah dia. Jadi yang menjadi dalil kepada topik kita pada hari ini ialah pada hadis Nabi yang berbunyi wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida, dan apabila seorang muslim itu sakit, fa'udhu, fi'il amar tu, fa'udhu, maka ziarahilahnya. Baiklah, mari kita lihat adab-adab menjaga orang sakit. Adab-adab menjaga orang sakit ini kita akan fokuskan penjagaannya kepada 3 aspek yang utama, iaitu aspek rohani, yang kedua aspek emosi, dan yang ketiga aspek fizikal. Adab menjaga orang sakit, kita fokuskan kepada perkara yang pertama ialah dari aspek rohani. Antara perkara yang kita boleh lakukan dari aspek rohani ketika mana kita menjaga ataupun menziarahi orang sakit, kita boleh mendoakan pesakit agar cepat sembuh. Mendoakan pesakit tabah dalam menghadapi ujian kesakitan. Dan bermacam-macam doa yang kita boleh berikan kepada pesakit, atau juga kita juga boleh membimbing pesakit untuk berdoa. Yang kedua, kita juga boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca Yasin ataupun membaca Al-Fatihah kepada para pesakit agar memberi ketenangan kepada mereka dan membawa mereka lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti Yasin dan Fatihah ini lebih-lebih lagi kepada orang yang sedang nazak. Kita juga boleh mengingatkan pesakit supaya bertaubat ataupun memohon keampunan daripada Allah, sebab ujian kesakitan ini merupakan sebahagian ataupun salah satu cara Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita beri peringatan kepada para pesakit agar bersabar dengan segala ujian yang Allah beri ini.
Okay. Para pelajar boleh menggariskan pelbagai lagi adab-adab penjagaan orang sakit dari aspek rohani. Okey, yang kedua, kita fokus kepada aspek emosi. Perkara yang boleh kita lakukan sebagai orang yang bertanggungjawab menjaga orang sakit ialah menjaga tutur kata. Kita hendaklah menjaga tutur kata ataupun bercakap dengan bahasa yang sopan, menggunakan perkataan yang baik-baik agar emosi pesakit tidak terganggu dan emosi pesakit tidak menambahkan lagi beban kesakitan mereka. Yang kedua, dari aspek emosi juga kita boleh melahirkan rasa empati kepada pesakit tersebut, iaitu kita dengan memahami mereka, dengan memahami kesusahan yang mereka tanggung ketika diuji dengan kesakitan ini. Yang ketiga, kita seharusnya melayan pesakit dengan mesra sebab pesakit ini dia telah kehilangan upaya untuk melakukan rutin harian ataupun kerja-kerja yang biasa mereka lakukan seharian. Sekiranya kita menambah, menyekat ataupun membeban emosi mereka, maka proses penyembuhan mereka semakin lambat. Kita lihat bagaimana Rasulullah satu ketika melayan seorang Yahudi yang sakit. Rasulullah pergi menyuap sendiri pesakit tersebut dengan tangan Rasulullah. Tengok bagaimana baiknya Rasulullah SAW melayan orang yang sakit. Yang ketiga, fokus penjagaan orang sakit adalah dari aspek fizikal. Okay, dari aspek fizikal, apa yang boleh kita buat kepada pesakit ialah menjaga kebersihan tubuh badan pesakit. Seperti kita perlu memandikan pesakit mengikut kesesuaian masa, membersihkan tubuh badan mereka sekiranya mereka tidak boleh mandi, memotong kuku, menjaga pakaian, menukar pakaian serta juga tempat tidur. Kita perlu jaga agar perkara-perkara tersebut membantu mereka sembuh dengan lebih cepat. Okay, yang kedua, kita juga boleh membawa pesakit ke klinik yang bersesuaian mengikut kemampuan. Sekiranya ketika itu kita berada dalam situasi yang menyebabkan mereka perlu pergi ke klinik ataupun hospital. Yang ketiga, sebagai orang yang menjaga pesakit, kita juga perlu mengasingkan ubat-ubatan antara ubat yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan, ubat yang perlu dimakan sehari sekali atau 2-3 kali sehari. Maka kita perlu asingkan sebab bila mana pesakit ini ditinggalkan bersendirian, mereka perlu memakan ubat, kita bimbang. Mereka tidak dapat mengenal pasti ubat mana yang perlu mereka ambil dan jika mereka tersalah ambil akan memudaratkan kesihatan mereka lagi. Dari aspek fizikal juga, kita boleh sekiranya mampu menyediakan bilik yang selesa kepada pesakit. Seperti sekiranya bersesuaian dengan kemampuan kita, kita boleh sediakan katil, kita boleh menyediakan bilik air di dalam bilik pesakit tersebut dan kita mesti memastikan pengudaraan cahaya masuk ke dalam bilik tersebut bagi mengelak kuman ataupun virus kekal di dalam bilik tersebut. Mari kita lihat apakah kepentingan kita beradab ketika mana kita menjaga ataupun menziarahi orang sakit. Okay, yang pertama, bila kita menziarahi orang sakit dengan cara yang baik, dengan sopan santun, maka ini akan mewujudkan
hubungan silaturahim antara satu sama lain dengan lebih erat. Yang kedua, bila kita menziarahi pesakit dengan penuh adab, kesopanan, dengan memberi bantuan-bantuan pertolongan yang sewajarnya, maka ini dapat meringankan beban penderitaan pesakit. Yang ketiga, kita menziarahi orang sakit dengan penuh adab sopan, maka pentingnya kita dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca di awal tadi. Yang keempat, dengan menziarahi orang sakit dengan penuh beradab sopan, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada kesusahan ataupun daripada penderitaan yang dialami oleh pesakit agar kita jadikan panduan dan iktibar supaya kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada mereka yang memerlukan bantuan daripada kita. Sekiranya kita menjadi orang yang menziarahi ataupun pengunjung orang yang sakit, maka kita janganlah sewenang-wenangnya ataupun sembrono pergi menerjah ke rumah orang sakit tanpa mengetahui adab-adab dan cara yang betul. Okay, yang sebaiknya sekiranya kita menziarahi di rumah orang sakit, maka kita perlulah memaklumkan terlebih dahulu kepada tuan rumah supaya tuan rumah bersedia menerima kita sebagai tetamu. Tetapi sekiranya kita melawat di hospital, maka melawatlah mengikut waktu yang ditetapkan. Yang kedua, perkara yang boleh kita amalkan ketika mana kita menziarahi orang sakit ialah membawa buah tangan dengan tujuan mengembirakan pesakit ataupun dengan tujuan meringankan beban keluarga yang menjaga orang yang sakit tersebut. Okay. Yang ketiga, kita juga sewajarnya tidak menyinggung perasaan pesakit dengan bertanyakan sesuatu yang tidak disukai ataupun soalan-soalan yang sensitif yang boleh melemahkan dan menyebabkan pesakit berasa lebih sedih dan lebih sakit. Jadi kita tidak boleh menyinggung perasaan pesakit. Sebagai contohlah, sekiranya pesakit itu mengalami sakit kanser, kita pun menyebut kepada dia, kawan saya sebelum ini mengalami sakit kanser, tidak lama dia pun meninggal dunia. Jadi kita mencerita perkara yang negatif kepada dia yang menyebabkan emosi pesakit tadi terganggu. Okay, yang keempat, sebagai pengunjung ataupun penziarah orang sakit, kita boleh juga mendoakan agar pesakit diberi kesembuhan, agar mereka sabar dalam menghadapi ujian ini, dan juga ingatlah kita peliharalah maruah dan keaiban para pesakit. Sebagai rumusan, adab menjaga dan menziarahi orang sakit ini dapatlah kita rumuskan. Nombor 1, kita hendaklah menziarahi orang sakit kerana suatu hari kita juga berharap orang menziarahi kita apabila kita sakit. Kita berharap kita tidak keseorangan apabila kita sakit. Yang kedua, sekiranya kita orang yang menjaga orang sakit, maka hendaklah jaga dengan penjagaan yang sebaik-baiknya kerana apabila kita suatu ketika nanti akan sakit,
kita mengharap perkara yang sama mereka lakukan kepada kita. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi pada PDPR yang akan datang.